Maka sidang jamaah semua, inilah yang kita minta. Ya Allah, aku berlindung daripada fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah perempuan. Fitnah perempuan. Minta jauh daripada fitnah perempuan. Dan fitnah hutang piutang. Maka ni hari Jumaat ni lah yang dianjurkan oleh Nabi SAW, supaya banyakkan berdoa tentang fitnah-fitnah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru mukadimah baru. Mukadimah. Pagi ini insya-Allah saya akan bahaskan tentang kepentingan menuntut ilmu. Saya akan bacakan hadis pada pagi ini insya-Allah. Kalau kita tengok, bila masyarakat kita hari ini dia boleh tengok majlis ilmu secara online, betul tak? Daripada TV, daripada telefon, Facebook atau Google Meet, macam-macam lah hari ni. Selepas COVID ni, betul tak? Bila COVID ni, ramai orang menggunakan teknologi yang ada. Fitnah yang berlaku selepas wabak ni, masjid semakin tak ramai, betul tak? Orang seronok tak nak sembahyang Jumaat. Saya dapat makluman daripada kawan saya di Pahang, dia kata orang nak sembahyang Jumaat tak cukup 40 orang, kena pergi kerah dekat kedai kopi. Lama tak sembahyang Jumaat kan? Jadi bukanlah bila kita dah dilanda wabak ni kita tak nak sembahyang Jumaat. Sama juga kalau sebelum COVID, masjid-masjid ni diimarahkan sangat dahsyat, dipenuhi dengan para jamaah yang menghidupkan dengan majlis-majlis ilmu. Kalau di belah-belah Kuala Lumpur tu, Masya Allah, Tabarakallah lah, ya. Di belah-belah bandar kan, Lembah Kelang. Okay, tuan-tuan yang duduk Lembah Kelang ni tahulah, abang ni duduk Kelang kan. Jadi di kawasan Lembah Kelang ni, kalau saya sendiri lah, saya duduk di Lembah Kelang ni, tengok dengan suburnya pengimarahan masjid ni. Jadi masyarakat kita ambil cana. Bahkan ilmu ni, kalau orang tanya, saya dah tengok dah ilmu, dah tengok dah majlis ilmu dalam TV, tanyalah ustaz, dalam IKIM, dalam apa lagi, macam-macam lah kita kata kan. Itu dipanggil sampingan saja. Tetapi secara dasarnya ilmu ini diturunkan oleh Nabi SAW di masjid. Sebab itu dipanggil madrasatun Nabi, sekolah Nabi, pendidikan Nabi yang Nabi buat kepada budak-budak di Madinah dan di kalangan syuyukh, orang-orang lama. Nabi SAW membina majlis ilmu itu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi majlis ilmu ni asasnya di rumah Allah, asasnya. Jadi kalau tuan-tuan nanti balik ke Malaysia kan, maka penuhilah majlis-majlis ilmu di tempat rumah tuan, di tempat masjid-masjid tuan-tuan, ya. Datanglah ke sana, hadirlah ke majlis-majlis ilmu. Masya Allah, Tabarakallah. Maka sidang jamaah tuan-tuan haji dan puan-puan hajah semua, kalau kita tengok dalam TV, boleh, tak ada masalah. Cuma dalam TV tu kadang-kadang selingan, tanyalah ustaz, tanya buat 10 minit, lepas tu ada iklan pula, betul tak? Iklan macam-macam lah, potong bulu hidung lah, apalah kan. Kita nak bagi tahu majlis ilmu di dalam TV tu bukanlah kita kata tak boleh, itu sebagai sampingan sahaja. Tetapi kita mesti mengambil barakah daripada majlis ilmu itu adalah di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari malaikat diarah oleh Allah Taala. Allah Taala kata, "Hei malaikat, pergilah kamu berjalan dan melihat syurga aku." Berjalan tengok syurga. Syurga ni dia tak boleh bayang. Hadis kata mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Kan? Dalam TV Hijrah tu
Ada pelukis tu dia melukis syurga. Boleh ke melukis syurga? Tak boleh. Bila kita mengaji, mana boleh lukis syurga? Ainun ra'at wala uzunun sami'at. Nak terlintas di mata kita macam mana syurga pun tak terbayang. Macam mana pendengaran dalam syurga kita pun tak tahu. Terdetik dalam hati kita nak beritahu syurga ni susah, kita tak tahu. Maka Allah Ta'ala arahkan malaikat, malaikat, pergilah jalan ke syurga. Malaikat jalan ke syurga. Bila malaikat jalan ke syurga, malaikat tengok, ya Allah. Malaikat patah balik kepada Allah, ya Allah, kalaulah macam ni jalan ke syurga, tak ada hamba Engkau semudah itu boleh masuk syurga. Tak ada hamba Engkau semudah itu boleh masuk syurga. Maksudnya syurga ni bukan jalan mudah. Tak? Maka bila kisah ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia ni Sayyidil Mursalin, penghulu segala alam. Maksudnya penghulu segala alam ni, di dunia ni dialah penghulu. Di barzah siapa penghulu di barzah? King dia, king, raja di barzah. Siapa dia? Bukan akhir tu, hak soal tu. Siapa dia penghulu? Kan saya sebut tadi, Nabi tu apa? Sayyidil Mursal, penghulu segala alam. Al-awalim, penghulu segala alam. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Sebab tu waktu kita kecil-kecil dulu lah, kita dengar orang ustaz ceramah, Nabi naik daripada langit pertama, kedua, ketiga, keempat, jumpa Nabi-Nabi yang dah mati. Betul tak? Satu orang tu soal, dia kata, ustaz, macam mana Nabi yang hidup ni, Nabi Muhammad ni, boleh temu dengan orang mati? Tapi ustaz tu dia jawab bagus. Dia kata, barang siapa yang bertanya, maka lemahlah imannya. Sepatutnya dia jawab. Inilah dia panggil penghulu. Kita ni yang hidup ni, tuan-tuan ada tak hubungan dengan Ahlul Barzah? Ada tak hubungan dengan Ahlul Barzah? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada. Bukti dia, tuan-tuan, lalu di tepi kubur, tuan-tuan ucap, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang yang bagi salam kepada ahlul kubur ni, nanti besok senang dia balik. Dia pergi di barzah senang. Sebabnya ahli barzah dah kenal dia. Mu hari tu hidup ni, hari tu aku nak kena azab, mu selalu beri salam. Jadi bila aku nak diazab oleh malaikat, nak diazab oleh Allah, maka azab itu diangkat. Kes kamu memberi salam. Maksudnya kita ada hubungan dengan ahli barzah. Cuma hubungan kita dengan ahli barzah ni, makam kita, darjah kita taklah sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu darjah makam kita tak sama. Maka bila malaikat tengok jalan ke syurga ni, payah dia kata. Macam ni lah kalau jalan ke syurga, susahnya lah hamba kau nak masuk syurga. Susah. Dan bila mana kisah ini didengari, dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu punya hebat Nabi ni. Nabi ni dia sangat hebat. Sebab tu Nabi kata, dalam hadis lain Nabi kata, wa ana qasimun wallahu yu'ta. Nabi kata, dan akulah Nabi, orang yang membahagi-bahagikan ilmu, wallahu yu'ta, kerana ilmu itu Allah beri dekat aku dulu. Jadi ilmu-ilmu yang macam-macam hari ni, ilmu yang berdasarkan dengan ilmu wahyu, siapa yang beri? Allah beri dekat Nabi, dan Nabi bahagi-bahagikan ilmu. Sebagai contoh, satu orang, dia dah lama masuk Islam. Dia ada wudu, dia pegang kemaluan, ya Rasul, aku ada wudu, pegang kemaluan, batal tak? Rasulullah kata batal. Dia ambil dalam mazhab Syafi'i. Ya Rasul, dia baru masuk Islam, aku pegang kemaluan aku, ada wudu, batal tak ya Rasul? Tak batal. Dia ambil oleh mazhab Hanafi.
Maksudnya, apa yang kita nak bagi tahu? Hebatnya Nabi, wa ana qasimun wallahu yu'ta. Dan akulah orang yang membahagi-bahagikan ilmu. Kerana apa? Wallahu yu'ta, Allah beri kat aku. Maka bila Nabi dengar kisah ni, maka berlakulah asbabul wurud. Kalau orang mengaji tafsir dipanggil asbabun nuzul. Tapi kalau orang mengaji hadis dipanggil asbabul wurud. Macam mana hadis ni boleh timbul? Kisahnya, Allah arah malaikat pergi tengok jalan ke syurga, dan bila malaikat tengok jalan ke syurga ni punya payah. Kalau macam ni lah jalan ke syurga, tak ada hamba-Mu yang boleh masuk syurga. Susah, payah, surubat. Maka bila macam tu sidang jamaah, keluarlah daripada mulut Nabi SAW. Nabi kata, wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilma. Nabi kata wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilma. Mana-mana orang salaka, yang berjalan. Salak, wa man salaka tariqan, mana-mana orang yang keluar berjalan, yatlubu bihi ilma, pergi jalan menuntut ilmu. Ilmu di sini ulama menyatakan ilmu wahyu, ilmu yang berdasarkan daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ilmu ni kita kena mengaji, kita kena belajar. Dia tak boleh ikut akal kita. Ilmu agama ni dia kena mengaji. Kalau tak mengaji, rosak. Contoh, ayah dia dah mati, dia buat korban selalu tiap-tiap tahun ke ayah dia. Boleh tak? Tak boleh. Dia boleh buat korban dengan syarat diwasiatkan oleh si mati tadi. Bolehlah dalam mazhab Syafi'i. Hatta dalam mazhab Syafi'i, tak ada faedah langsung pun kita membadalkan haji kepada orang yang tidak ada cita-cita untuk melakukan ibadah haji. Tak ada faedah apa pun. Maafi faedah. Sebab itu kan kita dulu kan, saya selalu dengar waktu saya kecil-kecil dulu, dalam TV bila musim haji, dalam TV satu dia datangkan gambar orang buat haji tu, dia iklan, barang siapa yang ada kemampuan lalu tidak melaksanakan ibadah haji, maka matilah ia dalam keadaan Yahudi dan Nasara. Betul tak? Dulu. Sekarang tak ada dah. Padahal itu hadis. Ada duit, ada kemampuan, ada ilmu, ada. Tapi tak mau pergi haji. Semua orang tahu itu hadis. Nabi kata, maka matilah ia dalam keadaan Yahudi dan Nasrani. Yahudi pun tak mau, Nasrani pun tak mau. Maka itulah dipanggil ilmu wahyu. Maka ilmu wahyu ni kita kena mengaji. Maka yatlubu bihi ilma. Ada orang dia kata, ustaz, boleh tak dengar saya punya Fatihah? Betul ke tak betul? Dia hantar voice WhatsApp. Mana boleh macam tu? Kerana nak memperbetulkan Quran secara betulnya mesti bimusyafahah. Mesti berhadapan dengan guru boleh tengok makhraj huruf. Ni kadang-kadang dia orang tak mengaji. Ihdinas siratal mustaqim. Kan? Orang baca sirah, dia baca sirah. Cuba dengar betul. Siratal ladzi, sirah ke sirah? Kan? Jadi kita kena mengaji. Satu kali, satu orang tu dia termuduga pengambilan imam di majlis agama wilayah. Awak nak jadi imam? Nak. Cuba awak baca doa iftitah. Oh, dia pun baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Salah tu kata termuduga. Baca lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Baca lagi. Dia panggil imam rawatib. Dia kalau pegawai imam satu imam dua kan.
Imam 3, Imam 4 ni panggil imam rawatib. Baca lagi sekali, Allahu Akbar kabira. Salah tu, dia kata, mana ada salah, saya baca betul, kata. Lepas tu kata yang penemu-duga tu kata, awak semayang lama dah, tapi awak tak cek betul-betul doa iftitah tu. Tak cek betul-betul doa iftitah tu punya teks. Betul. Rupanya dia salah baris. Sepatutnya baca macam mana? Allahu Akbaru kabira. Duk selama ni baca macam mana? Allahu Akbar. Itu kecil je. Berapa ramai orang takbir raya? Walillah ilham. Ilham apa dia? Kan? Dia tak mengaji. Ilham semua. Pas ilham apa tak tahu. Kan? Oh, ilham. Jadi nak sebut, maka dia kena mengaji. Ya. Duk sembahyang Jumaat 40 tahun dah. Orang tanya rukun khutbah tak lepas. Kan? Satu kali kawan saya ni dia temuduga lah. Temuduga untuk orang nak mari mengajar. Dekat Kelantan tu dia ada sekolah. Sekolah ni dipanggil Yayasan Islam Kelantan. Sekolah menengah tu kan. Kalau orang Kelantan dia tahulah sekolah tu. Dia kata kebetulan ustaz mari temuduga ni hari Jumaat, dia kata. Dan kita pun terpaksa lah sebab temuduga ni ramai sampai 3,000 orang. Jadi jatuh hari Jumaat. Saya pun nak cepat, dia kata. Budak tu baru habis graduate lah. Dia kata, saya tak nak soal banyak-banyak lah. Saya dah tanya, berapa rukun khutbah? Tanya, berapa rukun khutbah? Budak tu punya jawab confident. Dia kata yang budak nak temuduga, yang ditemuduga tu, budak tu dia bukan nak mengajar agama pun. Dekat sekolah tu dia nak mengajar matematik je. Jadi nak sebut soal lah, kita orang Islam, benda tu rukun, kenalah ambil cakna. Ginilah kata, moga hari Jumaat ni saya nak soal awak, asas je kata, berapa rukun khutbah? Budak tu jawab dengan confident, 2 rukun khutbah, dia kata. Apa rukun khutbah? Yang pertama kayu, yang kedua tongkat. La ilaha illallah. Jadi nak sebut tuan-tuan kena jaga lah. Tuan-tuan sembahyang lama dah ni, sembahyang Jumaat ni, khususnya orang lelaki, kan? Maka inilah dipanggil yatlubu bihi ilma. Wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilma. Mana-mana orang yang keluar daripada rumahnya, daripada tempatnya, pergi jalan menuntut ilmu, yatlubu bihi ilma. Yang saya sebutkan tadi, ilmu wahyu. Khususnya kita tak boleh pandai-pandai ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usul fiqh, berkaitan dengan ilmu ad-din, tak boleh pandai-pandai. Pergi mengajilah, pergi cari tok guru lah, pergi cari tok alim lah, pergi berjalan menuntut ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka dimudahkan baginya jalan kaki masuk ke syurga Allah Ta'ala. Sebab itu nikmat menuntut ilmu Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang menuntut ilmu ni ada yang kun aliman. Nabi kata jadilah orang alim. Au muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Au mustami'an, jadilah orang yang mendengar. Au muhibban, jadilah orang yang kasih dengan orang mendengar, kasih dengan orang yang mengaji, kasih dengan orang yang alim. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima, fatukhli. Orang yang kelima ni dia tak suka tengok ada orang alim, dia tak suka tengok orang mengaji, dia tak suka tengok orang mendengar. Dan Nabi kata jangan jadi orang yang kelima ni, celaka bagi dia. Semua dia tak suka. Yang dia suka mengikut hawa nafsunya semata-mata. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan haji dan puan-puan hajah semua,
Mudah-mudahan bacaan hadis yang ringkas ni, saya baca lebih kurang 1-2 hadis, mudah-mudahan manfaat bagi ayah-ayah dan ibu-ibu semua. InsyaAllah akan datang kita baca hadis lagi. Saya nak baca hadis awwalu ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ru'yatus salihatu finnaw. Hadis tentang apa? Apakah permulaan wahyu yang berlaku ke atas diri Nabi? Apa dia? Quran ke? Atau sebaliknya ke? Dan macam mana Nabi menyusun Quran? Quran turun Iqra', tapi bila kita buka Quran baca Bismillah, Fatihah dulu, baru Baqarah, Iqra' 7:30. Macam mana berlaku benda-benda macam ni? Jadi insya-Allah kita akan bahas dalam kuliah-kuliah yang akan datang, insya-Allah.